Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 27 Ogos 2021. Baik, seperti biasa kita mulakan dengan perkembangan COVID-19. 26 lagi kematian dicatatkan semalam menjadikan jumlah kumulatif kini sebanyak 1,001 kes. Kematian yang dilaporkan melibatkan 6 daerah iaitu 11 kes di Tawau, 9 kes di Kota Kinabalu, 3 kes di Putatan, manakala Pitas, Papar dan Keningau masing-masing 1 kes. Sementara itu, jumlah kumulatif kes COVID-19 meningkat kepada 134,517 kes selepas pertambahan 3,487 kes semalam. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, daripada jumlah kes, 1,550 merupakan kes lewat daftar antara 2 hingga 3 hari, 294 kes antara 4 hingga 5 hari, manakala 315 kes melebihi 5 hari. Sebanyak 57% kes diperoleh melalui saringan kontak rapat, 25% saringan bergejala dan 7.5% daripada kluster sedia ada. 2,846 kes melibatkan warga negara dan 641 kes bukan warga negara. Jangkitan COVID-19 turut melibatkan 31 bayi berumur kurang daripada setahun dan 297 kes adalah kanak-kanak yang berumur antara 1 hingga 5 tahun. Dalam kenyataan sama, Datuk Masidi yang juga jurucakap COVID-19 bagi negeri Sabah memaklumkan terdapat 1 kluster baharu dilaporkan iaitu kluster Hamparan 2 Kinabatangan. Kluster melibatkan jangkitan di tempat kerja yang berlaku di sebuah ladang sawit di Mukim Sukau Kinabatangan. Kes indeks adalah seorang wanita pembantu klinik di ladang tersebut yang disahkan positif COVID-19 pada 18 Ogos selepas bergejala sejak 12 Ogos. Kes indeks dirujuk ke Hospital Kinabatangan untuk rawatan lanjut. Hasil ujian saringan terhadap 97 individu, jumlah kumulatif kes positif sebanyak 21. Aktiviti siasatan, sampel dan disinfeksi masih diteruskan di lapangan untuk menilai sebarang jangkitan dan risiko kemungkinan jangkitan lebih meluas kepada pekerja ladang berhampiran. Baik saudara, sebelum ke berita seterusnya, kita ikuti statistik terkini kes COVID-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Jabatan Penerangan Japen Sabah terus memperhebat peranan menyebar luas maklumat kepentingan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 kepada rakyat di negeri ini. Usaha ini bertepatan dengan tema sambutan Bulan Kebangsaan iaitu Malaysia Prihatin. Malaysia Prihatin. Di situlah terhimpun segala unsur-unsur kebaikan, kasih sayang dan peduli kepada seluruh rakyat dan juga kerajaan demi untuk negara. So dalam konteks ini, ayo kita sama-sama merayakan sambutan ini dengan satu konsep semangat kasih sayang dalam kita menyamai perpaduan. Nazira berharap lebih ramai masyarakat bersedia mengambil vaksin seterusnya menjayakan hasrat mencapai imuniti kelompok 80% menjelang Oktober ini sekaligus melandaikan rantaian jangkitan COVID-19. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam program Info on Wheels sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia Peringkat Daerah Tenom serta pembukaan pusat pemberian vaksin PPV di Kampung Masanoi Kemabong di Tenom. Dalam program ini, Japen Sabah turut menyampaikan bendera jalur gemilang dan bendera negeri kepada petugas khas imunisasi COVID-19 CITF Tenom bagi menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia di daerah ini. Penderitaan penduduk di Kampung Bandukan Bingkor Keningau untuk menikmati bekalan air bersih akan berakhir tidak lama lagi. Ketika ini, kerja-kerja pembinaan saluran paip daripada loji air Bunsit dalam pembinaan dan dijangka siap dalam tempoh 18 bulan melibatkan peruntukan RM8.6 juta daripada kerajaan negeri. Saya berterima kasih kepada kerajaan sekarang kerana prihatin dengan permasalahan kampung yang sekian lama yang kami nantikan yang kami tidak air bersih lah, air yang terawat. Kalau sebelum ini susah kalau banjir, jadi air pun putus. Jadi berharap ini air terawat lah, air bersih. Jadi harap ini kerajaan boleh percepatkan lah
supaya penduduk di kampung ini pun dapat merasakan air bersih. Kalau karena sambung air bersih, terima kasihlah kami pun dapat tuh air yang bersih lah masa sekarang nih lah. Terima kasih kepada kerajaan untuk membantu kami lah. Kerja-kerja ini sedang berjalan sekarang dan mengambil masa dalam masa 18 bulan untuk disiapkan lah. Kita jangka kontraktor ini yang berpengalaman ini dapat menyiapkan sebelum 18 bulan. Sementara itu, Pembantu Menteri Kerja Raya yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bingkor, Datuk Robert Tawik memaklumkan penduduk mukim Bingkor juga bakal menikmati satu lagi kemudahan iaitu jambatan konkrit bagi menggantikan jambatan pamalan yang telah usang di Jalan Bingkor Bypass. Jambatan konkrit yang bakal dibina tidak lama lagi ini menelan belanja lebih 2 juta ringgit dijangka siap dalam tempoh 8 bulan. Rakyat telah pun menunggu bertahun-tahun untuk jambatan tersebut. Kita berharap agar kontraktor yang telah dilantik dapat menyiapkan kerja tersebut mengikut jadual yang telah ditetapkan. Sehubungan itu, pengguna jalan raya dinasihati menggunakan jalan alternatif iaitu melalui Jalan Bingkor Baru ke bulatan Jalan Kampung Binaung atau Jalan Pamalan untuk ke Pekan Keningau, sementara kerja-kerja pembinaan dibuat bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Ya, semangat pemimpin terdahulu yang berjuang menuntut kemerdekaan perlu dicontohi dan dijadikan inspirasi untuk melawan COVID-19 yang menjadi musuh berbahaya dan tidak dapat dilihat ketika ini. Penularan COVID-19 juga tidak sewajarnya dijadikan alasan untuk melupakan detik bersejarah negara mencapai kemerdekaan daripada penjajah. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dalam kenyataannya, pelbagai cara boleh dilakukan untuk menzahirkan semangat patriotik kepada negara dalam suasana pandemik, antaranya mengibarkan jalur gemilang di kediaman masing-masing dan mendisiplinkan diri serta bersolidariti menangani pandemik dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Katanya meskipun telah lebih setahun mengubah normal kehidupan bagi membendung penularan pandemik COVID-19, semangat menyambut Hari Kebangsaan wajar diteruskan bagi memperlihat kesatuan rakyat dalam negara yang merdeka. Rakyat di negeri ini diajak untuk menyelami erti kemerdekaan termasuk rentetan sejarah Sabah yang membawa kepada pembentukan Malaysia pada 1963. Kemerdekaan yang dinikmati sekarang juga perlu dijadikan medan untuk mengukuhkan perpaduan pelbagai kaum di negara ini. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni berkata, tarikh 31 Ogos amat bermakna bagi rakyat negara ini yang mengingatkan perjualbicara Hari Merdeka sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri 2021 yang disiarkan secara maya di Kota Kinabalu. Datuk Isnin mewakili Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021. Jaga diri, jaga SOP. Berita Pagi Sabah, saudara, kibarkan jalur gemilang bagi menyemarakan semangat kebersamaan kita. Bersama-samalah kita memerangi pandemik COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat. Lihatlah aku, dia dan juga mereka. Masing-masing punya cara yang tersendiri. Cinta pada